Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung kepada Lab 5 Task 4. Lab 5 Task 4 kita nak buat repetition using while statement. Problem statement, write a complete Java program that will accept 10 numbers entered by user, then find the sum of each odd and even numbers. Okay. Jadi kita nak buat satu program yang menerima 10 nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita kena cari hasil tambah nombor genap dan hasil tambah nombor ganjil. Okey. Odd nombor ganjil, even nombor genap. Okey. Contoh programnya macam yang ini dan dia punya data dia macam ni kita nak. Okey, contoh kita masuk nombor 90, nombor genap. Kita masuk nombor 98, nombor genap. Okey. Jadi setiap kali nombor genap dia akan campur sesama sendiri. Kalau nombor ganjil akan campur sesama sendiri. So kita ada nombor 90 iaitu nombor genap akan campur dengan 98 nombor genap, campur 76 nombor genap, campur 54 nombor genap, okey. Campur 32 nombor genap dan campur 12 nombor genap. Okey. Jadi program kita akan buat secara automatik hasil tambah nombor genap. Okey. Dan hasil tambah nombor ganjil iaitu 87 tambah dengan 65 tambah dengan 43 dan tambah dengan 21. Okey. Dia pun akan buat secara automatik. Jadi dalam program kita ada dua kiraan sum. Satu kiraan sum untuk nombor genap, satu kiraan sum untuk nombor ganjil. Nanti apa yang akan keluar? Okey. Ada satu output yang tulis sum of odd number 216.0. Okay. Sum of even number 362.0. So hasil tambah nombor ganjil dan hasil tambah nombor genap akan dinyatakan pada expected output. Ini yang kita nak dalam program kita. Dan ini program dia. Program dia sum odd even lah. Jadi saya kamu type. Okay, saya buka. Okay, ini program dia. Saya buat besar sikit, saya buat view, saya buat line. Okay. Okay, macam mana nak kita boleh dapatkan program ni? Okay, macam mana kita boleh buatkan program ni? Okay, jadi oleh kerana kamu ni lemah dengan bahagian while, okay, jadi saya ambil, saya copy soalan ni. Okay. Masuk ke sini. Okay. Kita kena buat dia punya flowchart. Saya lebih suka buat flowchart berbanding dengan pseudocode. Ya. Kita boleh buat salah satu. Right. Okey, pertama sekali kita lihat kata-kata kunci yang ada dalam soalan. Ya, Okey. Pertama sekali kita ada tens numbers. Okey, bermaksud kita kena terima 10 nombor. Bermaksud di sini, okey, di sini kita ada repetition sebanyak 10 kali. Okay, kita dah tahu itu kena gunakan repetition. Okay. Kemudian find the sum. Okay. Kita ada sum. Bila perkataan sum je keluar, kamu kena ingat sum equal to sum plus variable yang kita nak tambah. Okay. Jadi dia kata kita kena cari sum untuk odd, hasil tambah nombor ganjil dan sum untuk even. Hasil tambah nombor genap. Nampak
Kucing saya ni suka keluar masuk rumah. Right. Jadi nombor ganjil dan nombor genap ni kiraan dia enggaklah diasingkan. Okey. Okey, untuk nombor ganjil. Okey. Kita boleh buat satu rumus baru. Rumus ni sebagai panduan saja kelas. Ni panduan saja. Okey. Jadi kita kena tukar nama-nama variable tu. Kalau sum equal to sum plus variable, apa kita nak boleh tukar ialah kita nak tukarkan sum tu pada odd. Odd sama dengan odd plus. Okey, jadi yang dia accept stem number ni kita letak nama variable dia 6. Okey. Let's say odd plus 6. Okey, jadi 6 ni adalah nombor yang akan ditambah. Okey. Variable adalah nombor yang akan ditambah. Okey. Sum ni adalah tajuk bagi penambahan tersebut. Sum ni adalah tajuk bagi penambahan tersebut. Ni tajuk. Title dia. So kita nak cari odd, tapi yang kita tambah 6. Okay, jadi 6 ni boleh diwakili pada variable. Sum ni boleh diwakili pada odd. Begitu juga yang dengan ini kita boleh buat even plus 6. Okey, di mana 6 ni adalah variable yang kita nak tambah. Right? Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Right. Macam biasa kita start lah. Kita start. Okey. Kita nak initialize. Okey, kita nak initialize. Tengok dia pakai apa dekat sini. Pakai counter ke apa. Di sini dia pakai counter. Okey. So kita initialize counter. Kenapa kita perlu initialize counter? Sebab kita ada repetition. Kalau repetition, kita nak kira bilangan pusingan. Okey, kamu boleh ambil counter ni start dengan nombor 1. Okey, pun boleh, nombor 0 pun boleh. Kita ikutlah apa programming nak ni Programming ni dia start daripada 0. Okey. Ada masalah. Kamu nak start daripada 1 pun boleh. Sebab nombor 0 dengan nombor 1 ni kita tidak gunakan dalam mathematical coding. Okey. Sebab nombor ni dimasukkan. Kan ada satu program repetition di mana input tak ada. Ada kan? Input tak ada. Kalau input tak ada, kita kena gunakan nombor dalam repetition tu. Yang ini kita tak gunakan nombor dalam repetition untuk calculation kita. Okey, counter ni kita boleh start daripada 0 lah. Ikutlah apa yang dalam program yang telah dibuat oleh cikgu kamu. Okey, cikgu Fazila yang buat modul tu. Okey, counter equal to 0. Okey, ingat bila kita ada sum, okay, kita perlu initialize. Okay, sum di sini menggunakan variable even. Even number pun kita kena initialize to 0. Wajib. Dan kita ada odd number. Odd number, kita initialize to 0. Ingat, sum ni mesti initialize to 0. Sekarang ni sum diwakili oleh odd dengan even. Okay. Lagi satu, kita ada 6. 6 ni tak payah initialize. Tapi nak initialize pun tak ada masalah. Tapi saya rasa baik tak payah pun. Dalam nota ni, okay, dia initialize. Kita initialize pun tak apa sebenarnya. Kita ikut saja dalam program. Okay, yang ini semuanya adalah rectangle. Okay, next. Next, kita pergi kepada dia punya diamond. Counter less than 10. Sebab tadi kita start daripada 0 kan? Okay. 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada berapa pusingan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's why nombor ni, nombor yang paling besar adalah 9. Counter less than 10 is 9. Betul tak? Okay. Kita follow apa yang program itu buat. Okay. Dan kita pecah dua. Satu jalan pause. Okay, satu jalan through. Okay, takat ni faham ya? Sebab yang ini diamond ni untuk kira pusingan. Lepas tu kita nak buat apa? Masalah kita suruh masukkan nombor. Enter 6. Kenapa enter 6 ni tidak dibuat di atas diamond? Sebab enter 6 ni kita nak dia keluarkan perkataan sebanyak 10 kali. Perkataan apa ni? Apa saya cakap ni? Perkataan ni lah. Enter a number, enter a number, enter a number. Yang ini kena keluar sebanyak 10 kali. Bila benda tu nak keluar sebanyak 10 kali, kita kena masukkan di jalan through ni. Di jalan through. Right. Nanti kamu akan jumpa lagi satu diamond. Bila dia dah sampai kat sini, diamond ni akan tanya. Kita lihat. Dia nak tanya if dulu, dia nak tanya even number ke, dia nak tanya odd number. Sebab kita nak follow. Dia nak tanya even number dulu. So kita follow. Jadi macam mana dia nak tanya, kita nak tahu sesuatu nombor tu adalah nombor genap. Jadi nombor tadi 6 tadi, kalau dibahagi dengan 2 berbaki kosong, maka nombor tu adalah nombor genap. Diamond lagi lah. Ni diamond dalam diamond ni. Alright. Kalau dia true, kalau dia true, dia adalah even number. Jadi kita buat calculation penambahan even number. Even number sama dengan even plus 6. Yang hujung ni lah nombor yang ditambah. Even ni tajuk dia. Okay. Jadi ini adalah rectangle. Okay, faham? Okay. Kamu kena faham yang tanda modulus ni. Tanda modulus ni dah banyak kali saya cerita. Saya tak nak ulang lagi. Cara nak bacanya ialah 6 sesuatu nombor dibahagi 2 berbaki kosong. Okay, contohnya nombor tu nombor kita lihat. Dalam soalan ni, nombor yang first kali adalah nombor 90. Okay, nombor 90. Cuba lihat. 6 adalah nombor 90. Kalau 90 dibahagi 2, jawapannya 45. Okay, berbaki kosong. Ini adalah hasil. Ini adalah baki. Okay. Baki adalah tanda modulus. Hasil tanda bahagi macam biasa. Cara nak bacanya ialah jika 90 bahagi 2 berbaki kosong, maka 90 tu adalah nombor genap. Jadi kita boleh ambil satu kesimpulan. If the number divide by 2 equal to 0 or balance a remainder to 0, that means the number is even number. Okay. Saya ajar slow je. Okay. Sebenarnya saya tak perlu ajar benda ni. Okay, next. So what happened dengan pause? Okay. Pause ni dia akan kira odd number. Odd plus 6. Ini yang dia akan buat. Semua ni apabila dah buat, dia akan menuju kepada counter. Ikut tu counter plus 1. Okay. Apa tujuan counter ikut tu counter plus 1?
Itu bermaksud kita dah masuk satu fasa untuk bergerak ke pusingan kedua. Ini pusingan pertama. Sama ada kamu daripada rumus even atau kamu daripada rumus odd, semuanya menuju ke counter plus 1. Okay? Semua menuju ke situ. So that's why kalau nampak saya punya anak panah, semua menuju ke situ. Dan counter itu counter plus 1. Selepas buat updating counter, okay, kamu nak cocok kat mana? Kamu ada 2 diamond ni kelas. Kamu nak cocok balik kat mana? Kat bucu mana? Bucu diamond yang bawah ni atau bucu diamond yang atas? Okay. That's why saya kata kamu kena faham. Diamond ni, diamond yang bawah ni adalah diamond. Betul ke saya gitu? Diamond untuk if. Diamond yang atas ni adalah diamond untuk while. Berbeza. Diamond untuk if, dia selalunya ada tiga point. Okay. Diamond untuk while, okay. Diamond untuk while kita pasang 4 point. Okay. That's why kamu kena fikir. Saya nak bawa masuk counter itu counter plus 1 dekat diamond yang bawah atau diamond yang atas. Jadi, oleh kerana ada perkataan counter pada diamond yang atas, of course lah, kamu kena tarik. Okay, kena tarik benda Allah ni, anak panah ni, ke sebelah atas. Okay. Anak panah ni kamu kena tarik pada bucu sebelah atas. Okay. Right? Okay, kejap lagi saya akan kecilkan, saya akan zoom out. Okay, what happens selepas kita buat ni? Okay. Apa kita nak buat selepas ini? Lepas ini perlulah kita cetak, okay, cetak hasil tambah, okay, display macam mana nak cakap display hasil tambah, display sum of even and display sum of odd. Display kena ada tanda ni kan, lukisan ni kan. Lepas ni barulah semuanya stop. Okay, jadi kita dah nampak dia punya logik dia. Baru saya tunjukkan punya ni secara keseluruhan. Ingat mula-mula start. Kemudian kita initialize counter equal to 0. Kenapa perlu kita initialize? Sebab kita ada kitaran 10 kitaran. 10 looping. Okay. Kalau dia bermula dengan kosong, dia akan berakhir dengan nombor 9 macam dalam ni. Okay, jadi counter is less than 10. Yang ini adalah diamond while. Diamond while menggunakan 4 bucu. Okay. Selepas tu kita ada jalan true, jalan false. Kita buat jalan true dulu. Selepas jalan true, kita kena enter number. Kenapa enter number berlaku di jalan true? Sebab kita nak isi 10 nombor secara berulang. Jadi dia mesti wajib berada di dalam kawasan while. Kawasan while kat mana kelas? Kawasan while dalam ni. Jadi looping tu berlaku dalam ni. Okay. Selepas itu, kita buat satu justifikasi. Okay. Kita buat diamond yang lagi satu. Sebab diamond ni ada dua fungsi. Satu dia menunjukkan repetition. Satu dia menunjukkan selection. Okay. Yang menunjukkan selection yang ni. Okay. Ini selection. Yang ini adalah menunjukkan repetition. That's why saya kata diamond ada dua jenis. Satu diamond yang menunjukkan repetition. Dia pakai 4 bucu. 4 bucu diamond. Satu diamond dia pakai untuk menunjukkan selection. Dia pakai 3 bucu. Okay. Jadi kita dah berada pada kawasan diamond selection. After that, kita buat jalan true dahulu. Jalan true ialah dia mengira hasil tambah nombor genap. Okay. Jalan false dia mengira hasil tambah nombor ganjil.
Okay, siapa dah pilih nombor genap, dia tidak akan pilih nombor ganjil. Okay, walaupun demikian, selepas selesai mengira nombor genap atau selepas selesai mengira nombor ganjil, semuanya akan bertumpu kepada updating counter. Okay, jadi kita buat satu lagi rectangle, iaitu counter = counter plus 1, di mana counter = counter plus 1 akan dimasukkan semula ke dalam diamond while. Okay, bukan diamond if. Diamond if 3 bucu, diamond while 4 bucu. Lagipun pemboleh ubah yang kita gunakan di dalam ni adalah counter. Okay, kalau kita gunakan diamond yang sebelah bawah, di mana ada perkataan counter dalam ni? Okay, perkataan counter ada di sebelah atas ni. Jadi kamu kena cocok balik kat sebelah atas, bukan di sebelah bawah. Okay. Ini baru satu soalan kamu jumpa dua diamond ya. Ada banyak lagi soalan kamu akan jumpa 3 diamond, 4 diamond, 5 diamond dalam satu flowchart. That's why kamu tak boleh confuse. Okay. Baik. Bila kita dah buat yang ini, baru kita lihat program. Okay. Start tadi, bila kamu nampak flowchart ni start. Nah, flowchart ni gambar start ni, ini adalah yang ini ha. Baris 1 sampai baris 5. Okay. Buatlah apa-apa import Java ke apa ke kelas nama kelas. Okay, public static void main string argument. Okay, kemudian yang ini scanner. Okay. Itu start. Okay. Lepas tu kita kena refer. Okay. Gambar yang kedua ataupun face yang kedua adalah kita initialize counter = 0, even number = 0, odd = 0, num = 0. Okay. Jadi kita initialize yang itu di sini. Di mana dia initializekan semua variable tu sebagai double. Okay. Jadi semua ni double. Empat-empat ni double. Okay, setakat tu faham Then kita lihat kita ada diamond. Diamond ni adalah 4 titik. 4 titik, 4 bucu. Jadi dia adalah while. Okay. Jadi kamu buat while. Condition yang dalam while tadi adalah counter less than 10. Kalau counter less than 10 bermaksud counter ni nilainya 9. Okay, what happened after that? After that kita nampak ada satu lagi face, iaitu enter number. Okay, enter number. Jadi ikutlah apa yang kita nak enterkan number tu, perkataan apa yang kita nak masukkan. Jadi perkataan yang akan berulang 10 kali itu adalah enter a number. Kita menggunakan arahan system out print. Jangan letak line Kalau kamu letak print line, nanti kelip-kelip tu berada di sebelah bawah. Okay, jadi kita terima read number tadi, kita menggunakan coding ini. Ini semua orang tahulah. Okay. Okay, next. Okay, selepas itu kita jumpa lagi satu diamond. Tapi diamond ni bukan diamond while. Diamond ni adalah diamond selection. Jadi sebab kita boleh tahu sebab kita ada 3 bucu yang digunakan. Baik. Jadi diamond selection tu dia cuma buat justifikasi sekiranya sesuatu nombor dibahagikan dengan 2 berbaki kosong, maka nombor tu nombor genap. Dan kita kena cari hasil tambah nombor genap. Jadi nombor genap sama dengan nombor genap tambah nombor yang dimasukkan dalam konsol tadi. Sebab nombor yang dimasukkan dalam konsol hitam tu adalah bervariable number. Jadi di hujung sini kamu letak number. Ingat, ini tajuk. Tajuk hasil tambah. Tajuk hasil tambah kita ialah even, atau tajuk sum kita adalah even. Nombor yang dimasukkan dekat keyboard adalah 6. Okay, jadi kamu letak 6 di sebelah hujung. Okay, sekiranya nombor genap, dia akan melaksanakan arahan ini, persamaan ini. Sekiranya dia nombor ganjil, dia akan melaksanakan arahan ini. Okay. Selepas itu, counter akan diupdate sebanyak 1. Bermaksud selepas pusingan kosong, sebab dia bermula dengan kosong kan, dia akan pergi pada pusingan 1. Kemudian pusingan 2, pusingan 3 dan seterusnya. Okay. Jadi, kamu nampak di sini kedua-dua persamaan even dan odd akan bertemu di counter = counter plus 1. Okay. After that, kita tutup while. Okay, jadi while punya block
dari sini baris 9 sampai baris 18. That's why kamu kena buka baris 9 dengan opening curly bracket dan tutup baris 18 ni dengan closing curly bracket. Itu bermaksud coding daripada 10 sampai 17 ini adalah kepunyaan kepunyaan siapa? Kepunyaan Wahab. Okey. Okey, lagi satu saya nak terangkan siapa punya kepunyaan, siapa punya kepunyaan. Okey, coding nombor 14 ni adalah kepunyaan if. Okey. Coding nombor 16 ni adalah kepunyaan else. Okey. Coding nombor 17 ni dia jadi balik kepunyaan while. Okey. Coding nombor 17 bukan kepunyaan else walaupun dia letak di bawah else. Nampak? Dari segi indentation dia masuk ke kiri. Jadi dia bukan dia punya. Kamu nak tahu siapa punya dia macam ni. Okey, kalau setakat satu baris di bawah if itu bermaksud baris 14 ni kepunyaan if. Okey. Kalau ada dua baris di bawah else, kita kena consider dua benda. Okey. Sekiranya dia buat macam ni, sebentar. Tanda curly bracket di sini dan curly bracket di sini. Itu bermaksud baris 16 dan baris 17 adalah kepunyaan else. Tetapi sekiranya tiada curly bracket, okey, tiada curly bracket itu bermaksud baris 16 saja kepunyaan else. Baris 17 bukan kepunyaan else. Baris 17 akan kembali kepada kepunyaan while. Okey. Walaupun indentation dia macam ni. Walaupun indentation dia macam ni kelas, baris 16 ini masih lagi kepunyaan else dan baris 17 ni masih lagi kepunyaan while. Unless kalau dia kepunyaan else, dua-dua baris 16 dan 17 dirangkumi oleh membuka curly bracket di sini di baris 16 atau penutup curly bracket di sini di baris 17. Kalau ada macam ni kamu jumpa, maka baris 16 dan baris 17 dua-duanya kepunyaan else. Okey, jadi oleh kerana tiada curly bracket di situ, kita kembali kepada coding asal. Okey. After that, okey, kalau kita lihat di dalam flowchart ini, selepas counter equal to counter plus 1, anak panah akan kembali semula kepada diamond yang first kali. Apa maksud dia? Maksudnya di dalam coding ialah kita tulis coding penutup bagi while, iaitu curly bracket pada baris 18. Curly bracket pada baris 18 ni menunjukkan dia adalah ending of while. Okey. Kalau saya tulis comment, saya tulis macam ni. Kalau maksudnya ending of while tu bermaksud anak panah counter itu counter plus 1 akan kembali semula kepada diamond yang atas sekali. Okay. Okay, next. Kita pergi bawa jalan force. Jalan force yang ini Jalan force yang ini menunjukkan bahawa kita kena display sum of even number dan kita kena display sum of odd number. Okay, jadi kita kena buat satu sistem .out.print perkataan sum of odd number. Okay, kita ambil daripada variable odd. Kemudian kita print lagi satu sum of new number. Kita ambil daripada even number. Okay, kenapa ada slash n ni? Okay, sebab dia buat new line. Kalau kamu nak buat print ln pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak print ln, yang ini kamu padamlah slash n ni. Okay. Alright. Okay, sekarang kita compile. Kita run. Okay. Saya besarkan sikit tulisan. 36 boleh tak? Tak adalah besar sangat kan? Okay. Number 12
13, 15, okey, 27, okey, kita ambil satu nombor ganjil 18, nombor genap 18, okey, 16, okey, kita ambil 44, kita ambil 53, okey, kita ambil 47, 47 dah belum? Kita last kali kita ambil 95. Okey, jadi sum of odd number bla 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 250, sum of even number 90, press any key to continue. Sir, kenapa ada press any key to continue tu, kacau lah sir. So kita kena modify sikit lah. Kalau begitu kita buat lagi satu system dot out dot print line. Kosong lah, tak ada apa-apa. Kita tak isi apa-apa, hanya cipta line baru saja. Kalau kita cipta line baru, what happen? Kita compile. Okey, mari kita run. Okey, macam biasa saya try satu, panas tak nombor banyak-banyak. Okey. Okey. Nampak. Press any key to continue dari sebelah bawah. Okey, macam mana nak buat sebelah bawah? Just buat system dot out dot print line. Dalam kurungan tu kosong. Okey, jadi itulah untuk task 4. Okey. Right. Jadi saya habiskan di sini.